Ji. Kita nak belajar tentang topik haiwan. Kita pergi ke unit 4 dulu. Sebab ini kelas cubaan. Kita nak tengoklah bagaimana reaksi murid-murid untuk kelas kita. Kalau okey, okeylah. Okey. Jadi kita nak belajar sedikit tentang topik haiwan unit 4. Cikgu skip topik 1, 2, 3. Nanti cikgu akan cover di kelas yang lain. Okay, untuk tajuk haiwan. Okay, kita pergi ke tajuk haiwan. Sekejap Okay, unit 4 haiwan. Okay. Jadi untuk topik haiwan, di sini menunjukkan gambar. Sekejap, cikgu lupa nak offkan lagu. Okay, jadi untuk tajuk haiwan, okay, pada gambar yang ditunjukkan untuk topik ini menunjukkan situasi di mana. Boleh komen tak di mana situasi yang ditunjukkan dalam gambar ni? Situasi yang ditunjukkan dalam gambar ni adalah situasi di kawasan ladang ternakan ke kawasan tempat peliharaan haiwan lah ni. Kan? Jadi dalam gambar ni ada terdapat beberapa spesies haiwan. Okey, contohnya kita dapat lihat apakah spesies haiwan yang ada dalam gambar ni. Murid-murid boleh nampak tak? Kita zoom sikit. Okey, haiwan apa yang ada dalam situasi yang ditunjukkan pada gambar ni? Okey, haiwan apa yang ada? Kalau ada boleh komen. Okey, jadi haiwan yang ada, kita ada lembu. Kita ada ayam. Kita ada arnab. Kita ada rama-rama. Nampak tak rama-rama? Ada rama-rama. Kita ada burung. Okey, jadi kalau kita perhatikan setiap haiwan ini, setiap spesies haiwan ini ditunjukkan juga gambar anak dia. Kalau lembu ada anak lembu, kalau ayam ada anak ayam, kalau haiwan burung ada anak burung, manakala rama-rama ada anak rama-rama. Anak rama-rama mana anak rama-rama? Okay, ini anak rama-rama. Nampak tak? Ini anak rama-rama. Apa ni? Kenapa cikgu cakap ini anak rama? Ini yang kita nak belajar untuk tajuk haiwan bagi sains tahun 2. Okay, kita pergi muka surat seterusnya. Okay. Jadi, untuk tajuk haiwan bagi tahun ni, kamu akan belajar tentang bagaimanakah cara haiwan membiak. Okay. Haiwan membiak. Kenapa haiwan perlu membiak? Siapa tahu? Kenapa haiwan perlu membiak? Untuk menambahkan bilangan spesiesnya, kan? Okey, jadi kita tengok pada gambar yang ditunjukkan. Nisa dan bapanya berada di kawasan berbukit. Mereka memerhatikan burung bangau di atas pokok. Okey, ayah dia kata, lihat telur burung bangau sedang menetas. Jadi kita tengok, ini gambar burung bangau. Kita lihat burung bangau melihat telur. Bila telur burung bangau menetas, apa yang keluar daripada telur? Anak burung bangau. Jadi, ini menunjukkan bahawa burung bangau membiak dengan cara bertelur. Okay, jadi cara haiwan membiak yang pertama adalah
haiwan membiak dengan cara bertelur. Jadi contoh-contoh haiwan yang bertelur, kita ada banyak lah. Contoh yang ditunjukkan di sini, katak. Ini katak, ini telur katak. Kemudian buaya bertelur. Nyamuk juga bertelur. Kan? Okey, seterusnya. Kita perhatikan pula cara haiwan lain membiak. Okey. Kugan memerhatikan kucing peliharaannya yang akan melahirkan anak. Ni Kugan. Dia ada pelihara kucing. Kucing dia sedang bunting. Kan? Dia kata, kucing saya dah nak beranak lah. Wah, comelnya anak kucing ini. Jadi, apakah cara bagi kucing ini membiak? Kalau tadi burung mangau membiak dengan cara bertelur. Sekarang ni kucing pula. Okey, kucing ni membiak dengan cara apa? Kucing membiak dengan cara melahirkan anak. Jadi di sini, cara haiwan membiak ada dua tadi. Pertama bertelur, kedua melahirkan anak. Okey, kita tengok pula contoh-contoh haiwan yang membiak dengan cara melahirkan anak. Selain kucing, haiwan yang membiak dengan cara melahirkan anak seperti kangaroo, ikan lumba. Ada contoh lain tak? Boleh bagi tak di ruangan komen? Murid-murid, okey, jadi untuk kelas live kita ni, murid-murid boleh komen di ruangan komen pada video ni. Jadi cikgu akan respon lah. Kalau ada apa-apa pertanyaan ke, kekeliruan ke, kan? Sebab kita dalam kelas kita ni, ini adalah cara kita nak berkomunikasi. Okey. Jadi kita pergi kepada kesimpulan. Sebentar tadi kita belajar bahawa haiwan membiak dengan cara bertelur atau melahirkan anak. Boleh faham tak? Haiwan membiak dengan cara sama ada bertelur atau melahirkan anak. Okey, kita pergi kepada surat seterusnya. Okey, mengelaskan cara haiwan membiak. Okey, mengelaskan cara haiwan membiak. Bila sebut mengelaskan, kita letakkan haiwan-haiwan ini mengikut cara dia membiak. Boleh faham tak? Okey, sekejap cikgu nak pergi kepada grup kelas sekejap. Okey, kita balik kepada pembelajaran kita. Okey, mengelaskan cara haiwan membiak. Okey, jadi tadi kita dah belajar cara haiwan membiak ada dua cara. Pertama, bertelur. Kedua, melahirkan anak. Okey, jadi apa yang cikgu nak kamu buat, kamu boleh ambil kertas, kamu buat jadual macam yang ditunjukkan dalam buku teks ni. Nanti cikgu nak minta bila awak dah buat, awak ni, ambil gambar, hantar ke grup Telegram. Okey, buat garis melintang dua, kemudian ada tajuk cara haiwan membiak dan pecahkan kepada dua bahagian, garis menegak. Okey, jadi kamu tulis cara haiwan membiak, kemudian cara haiwan membiak ada dua, bertelur dan melahirkan anak. Okey, jadi di sini dia bagilah
Ada beberapa jenis haiwan. Okey, seperti pertama labah-labah. Kedua gajah. Ketiga cimpanzi. Keempat ular. Seterusnya ada semut. Seterusnya kalajengking, singa, kuda, belalang dan mentadak. Boleh nampak tak cikgu? Cikgu rasa cikgu harap murid-murid boleh nampak lah kan. Okey. Jadi ada 10 haiwan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 haiwan yang berlainan. Kita nak kelaskan mengikut cara haiwan-haiwan ini membiak. Jadi lagi cikgu ulang. Pertama sekali, bina sebuah jadual pengalasan tentang cara haiwan membiak. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar nombor 1. Tulis tajuk. Kemudian kedua, setiap ahli kumpulan akan meletakkan model haiwan dalam jadual pengalasan secara bergila-gila. Jadi, kalau boleh, awak carilah gambar haiwan ni kan. Awak cari gambar haiwan ni. Awak gunting-gunting kan. Okay, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Murid-murid pilih haiwan yang tersenarai ni. Letakkan pada cara membiak yang betul. Contoh, cikgu bagi 2 contoh je. Okey, pertama kita ada gajah. Okey. Apakah cara gajah membiak? Sama ada bertelur atau melahirkan anak. Gajah. Boleh fikirlah kan? Okey, ni contoh yang dia dah buat. Ular bertelur. Maknanya di sini dia ambil gambar ular, dia tampalkan pada ruangan bertelur. Menunjukkan bahawa ular bertelur. Kemudian contoh yang kedua dia ada ni, bagi ni, cimpanzi. Okey, cimpanzi, cara haiwan ini membiak. Cara cimpanzi membiak adalah dengan cara melahirkan anak. Jadi dia ambil gambar cimpanzi, diletakkan pada ruangan melahirkan anak. Okey. Langkah ketiga, ceritakan hasil kerja kumpulan kamu di hadapan kelas. Jadi yang ni tak perlu ceritakan. Kamu hanya perlu buat. Kalau tak ada gambar, boleh tulis sahajalah nama haiwan tersebut kan. Kalau tak ada gambar. Okey. Jadi bila kamu dah siap buat aktiviti ni, kamu ambil gambar dan kita share lah dekat grup Telegram PDPR kelas kita. Boleh? Okey. Soalan, senadakan haiwan lain yang membiak secara bertelur atau melahirkan anak. Jadi untuk yang ni cikgu nak minta murid-murid untuk komen seberapa banyak contoh haiwan yang membiak secara bertelur. Boleh komen dekat live video ni lah. Ada live chat. Kalau kamu boleh nampak. Ada live chat tu. Bagi cikgu satu contoh haiwan yang membiak dengan cara bertelur. Ada banyak haiwan dekat atas dunia ni. Boleh komen. Haiwan membiak dengan cara bertelur. Okay, contohnya kita ada itik kan. Itik membiak dengan cara bertelur. Kita ada itik. Lagi penguin. Seterusnya ayam. Ular. Ni contoh lain lah kan. Bukan contoh yang ada dekat atas ni. Lagi haiwan membiak dengan cara bertelur. Katak. Kan. Apa lagi? Senaraikan seberapa banyak. Okey, ada komen dah. Linda ni murid siapa nama dia ni?
Linda ni mungkin nama ibu dia. Tapi muridnya nama siapa Linda ni? Okay, jadi ada murid yang respon, dia kata haiwan membiak dengan cara bertelur, ayam, katak kan. Selain tu apa lagi? Kalau haiwan yang hidup di air, ada tak haiwan yang bertelur? Membiak dengan cara bertelur. Haiwan apa yang hidup di air membiak dengan cara bertelur? Selain katak ah. Haiwan apa? Ketam kan? Ketam membiak secara bertelur. Betul ke ketam bertelur? Contoh haiwan yang bertelur hidup di dalam air lah. Kan? Okey. Putra Zikri Al-Qayyum. Dia kata haiwan membiak dengan cara bertelur, ayam, katak. Okey. Seterusnya, contoh haiwan yang membiak dengan cara melahirkan anak pula. Haiwan membiak dengan cara melahirkan anak. Apa contoh haiwan lain yang membiak dengan cara melahirkan anak selain daripada haiwan yang terdapat pada gambar ni lah? Apa? Takkan tak tahu, kan? Okey, haiwan yang membiak dengan cara melahirkan anak seperti harimau, kan? Harimau. Apa lagi? Lembu, kan? Zirafah dan banyak lagi lah, kan? Okey, baik. Model haiwan boleh digantikan dengan gambar haiwan. Tak ada apalah ni. Okey, jadi juga harap kamu faham lah untuk bahagian ni. Nanti kamu buat aktiviti ni, buat atas kertas sama macam langkah-langkah yang ditunjukkan ni. Kemudian bila dah siap, kamu ambil gambar dan hantar kepada grup Telegram PDPR kelas. Okey, kita pergi kepada muka surat seterusnya. Okey. Bertelur sedikit, bertelur banyak. Okay. Tadi kita dah belajar haiwan membiak dengan dua sahaja cara. Bertelur dan melahirkan anak. Okey, kita pergi pula kepada bahagian seterusnya. Tajuk dia bertelur sedikit, bertelur banyak. Jadi bertelur sedikit, bertelur banyak. Jadi dalam dunia ni ada banyak haiwan yang bertelur. Tetapi kita boleh bezakan pula dengan cara macam mana? Kita dapati bahawa ada haiwan yang bertelur, bila dia bertelur dengan sangat banyak. Dan ada pula haiwan lain yang bila dia bertelur dalam bilangan yang sedikit sahaja. Okey, jadi contoh kita lihat di sini ada 6 contoh haiwan yang bertelur. Ada burung, ikan, angsa, katak, penguin dan semut. Jadi haiwan-haiwan ni semuanya bertelur, membiak dengan cara bertelur. Jadi apa beza di antara haiwan ini? Okay, kita baca dulu. Ayat pernyataan ni. Haiwan-haiwan di atas menghasilkan bilangan telur yang tidak sama banyak. Ada haiwan yang bertelur sedikit dan ada yang bertelur banyak. Baca lagi. Burung, angsa dan penguin bertelur sedikit. Manakala ikan, katak dan semut bertelur banyak. Jadi, mana tadi? Burung. Ni apa? Apa nama haiwan ni? Angsa dan penguin. Tiga haiwan ni adalah contoh haiwan yang bertelur sedikit. Kalau kita tengok dalam gambar tu, burung bertelur berapa biji telur dia?
2. Angsa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angsa bertelur 6 biji. Penguin bertelur. Mana telur penguin? Siapa nampak kat sini telur penguin? Ha. Nampak tak telur penguin? Ni telur penguin. Dia letak dekat kaki dia ni. Ni telur penguin. Berapa biji? Berapa biji telur? Penguin bertelur. Sebiji sahaja. Jadi ini adalah contoh haiwan yang bertelur sedikit. Kan? Okey, manakala untuk haiwan yang bertelur banyak seperti ikan. Ni telur ikan. Katak, telur katak dan semut. Ini contoh haiwan yang bertelur banyak. Okey. Faham tak? Ada persoalan? Kalau ada persoalan tak faham ke boleh komen ya. Ya, betul. Putra, betul. Burung, angsa, penguin, haiwan yang bertelur sedikit. Bagus. Awak faham lah tu kan? Okey. Baik, murid yang ada dekat sini, boleh tak kamu bagi contoh lain untuk haiwan yang bertelur sedikit? Selain burung, angsa, penguin, haiwan apa lagi yang bertelur sedikit? Ada tak yang kamu tahu? Contoh haiwan lain yang bertelur sedikit, ayam, kan? Ayam, apa lagi? Banyaklah kan? Okey. Seterusnya. Ni contoh dia. Tadi ayam bertelur sedikit. Okey. Kita ni ada 4 contoh haiwan lain. Jadi cikgu dia tanyalah, apakah yang dapat kamu nyatakan tentang bilangan telur haiwan-haiwan di sebelah? Okey, kita tengok dulu. Burung unta. Burung unta. Wardah tu. Wardah tu tasnim. Ayam bertelur sedikit. Betul. Ayam bertelur sedikit. Kan? Cikgu, yang ni kena salin pada buku kan? Yang tadi. Sekejap Yang kena salin pada buku tadi yang ni. Kalau ada buku lah. Kan? Ada tak buku? Kalau tak ada, tulis kat mana-mana. Nanti akan ada pembelian buku kat sekolah. Boleh beli buku kan? Okey, yang ni yang kena salin dalam buku. Ataupun dalam kertas. Bila dah siap, awak ni lah. Ambil gambar, hantar dalam grup Telegram PDPR kelas. Yang ni yang kena salin dalam buku. Kena buatlah aktiviti ni. Cikgu tunjuk sekali lalu sebab mungkin ada murid yang tak dapat kan buku teks digital. Buku teks digital ni boleh download melalui akaun Delima. Ni. Nanti video ni awak boleh ulang-ulang kalau tak faham. Dan boleh komen untuk bertanya pada cikgu. Cikgu akan reply lah setiap komen. InsyaAllah lah. Okay, yang ni yang kena buat dalam buku. Okay, kita pergi burung unta. Burung unta bertelur sedikit atau banyak? Boleh type di ruangan komen. Okay. Burung unta bertelur. Ada berapa biji telur burung unta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6, banyak ke sedikit? Burung unta bertelur. Berfikir. Kan? Okay, kupu-kupu. Bertelur sedikit atau banyak? Bertelur banyak? Kupu. Ni awak jawab sendiri Kalau faham, mesti awak dapat bagi jawapan yang betul lah. Kan? Okay, buaya. Bertelur sedikit atau bertelur banyak? Okay, jadi kenapa sesetengah haiwan apabila bertelur, haiwan ini bertelur dengan sangat banyak? Kan? Dan ada pula haiwan lain yang bila dia bertelur dalam
bilangan telur yang sedikit. Contoh haiwan yang bertelur dengan sangat banyak, katak. Ada beratus-ratus telur sekali katak ini bertelur. Kalau untuk penguin pula, bila dia bertelur, sekali bertelur satu saja. Kenapa ada perbezaan dari segi bilangan telur yang dihasilkan oleh haiwan? Kenapa? Kenapa? Cuba fikir. Linda, burung unta bertelur banyak. Buaya bertelur banyak. Linda bukan Linda. Putra tadi kan. Linda tu ibu dia. Ha. Cikgu rasa komen ni macam lambat sikit masuk. Kan? Dia cikgu dah bercakap ke depan sikit baru komen ni masuk. Tak apalah kan. Tu masalah internet delay. Dia ada delay. Delay tu macam lambat lah sikit. Kan? Cikgu cakap tentang benda lain. Komen masuk lambat kan. Biasalah tu. Okay. Jadi kenapa ada perbezaan bilangan telur haiwan? Kenapa? Di sini kita nak tengok. Ni. Telur haiwan boleh menjadi makanan kepada haiwan lain. Macam kita lah, manusia. Kita makan telur, kan? Kita makan telur apa? Kita makan telur ayam. Kan? Manusia suka makan telur, haiwan pun suka makan telur. Oleh itu, haiwan yang bertelur menjaga dan melindungi telurnya daripada dimakan oleh haiwan lain. Okay. Jadi, burung membuat sarang di atas dahan pokok. Telur burung dapat dilindungi daripada dimakan oleh haiwan lain yang berada di bawah pokok. Itulah. Okay. Beranak sedikit, beranak banyak ni nanti kemudian kita kelas yang lain pula. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kan? Okay, baik. Jadi, sekian sahaja daripada cikgu. Kelas kita pun dah habis. Jadi, cikgu harap daripada perkongsian yang daripada kelas kita ni, cikgu harap murid-murid boleh faham. Kan? Kalau tak faham, boleh ulang video ni. Dan kalau tak faham juga dengan apa yang kita belajar, boleh komen. Nanti cikgu akan reply lah setiap pertanyaan murid. Kan? Okay, jadi setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Sedia untuk kelas yang seterusnya. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.